وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab Ad-Durrus Tsamin, muka surat 45 baris 3 daripada bawah. Wa qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Syekh Daud bin Abdullah Al-Fattani rahimahullahu taala, dan tiada dikatakan ia jahat dan zalim, dan jika diberi pahala atas taat maka diberi dengan hukum kemurahannya jua, dan kerana janjinya jua, bukan jalan wajib. Sama perbahasan berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, harus atas dia untuk memberi pahala, harus atas dia untuk menciptakan perkara yang harus, dan harus Allah Ta'ala itu untuk tidak menciptakan perkara yang harus. Harus ni makhluk lah. Maka dulu dia kata bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak boleh dikatakan zalim, kerana zalim itu bermaksud mengambil hak milik orang lain, sedangkan tidak ada milik yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua makhluk ni ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala punya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang milik, Allah Subhanahu wa taala yang tadbir. Maka tidak layak dan tidak patut untuk dikatakan Allah Taala itu zalim, kerana perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak sukai menurut kita. Contohnya sakit ke, ataupun kena azab siksa bagi orang yang mukmin yang maksiat contohnya. Maka kata dia, sambung lagi dia kata, dan tiada dikatakan ia Allah jahat dan zalim. Kita tak boleh kata Allah Ta'ala ni jahat, tak boleh nak kata Allah Ta'ala ni zalim, walaupun dia yang benda yang ditakdirkan atau benda yang menimpa kita itu ialah satu perkara yang buruk di sisi kita. Contohnya musibah dan bala yang Allah Ta'ala turun ke atas satu tempat tu, kita dalam keadaan kita ni beriman dah, semayang dah, puasa dah, tapi kita pun kata sangka jahat ke Tuhan, Allah ni jahat, ataupun Allah ni zalim. Zalim tak boleh patut dan tidak boleh kita nisbah pada Allah Ta'ala, kerana semua milik Allah Ta'ala belaka. Dari sudut badan kita, mata kita, telinga kita, semua sudut daripada makhluk, semua Allah punya. Dia yang cipta, dia yang mematikan, dia yang meniadakan, dia yang menghidupkan. Jadi tak ada satu ruang pun yang boleh menyebabkan kita ni kata zalim Allah Ta'ala. Kata muallif rahimahullah ta'ala, dan jika diberi pahala atas taat, yakni atas sebab taat makhluk lah, maka diberi dengan hukum kemurahannya, kemurahan Allah Ta'ala jua, dan kerana janjinya janji Allah Ta'ala jua, bukan kerana wajib. Jadi bila seorang mukmin buat taat, contoh semayang atau puasa atau zakat atau benda sunat atau benda wajib apa-apalah, maka disebabkan itu Allah Ta'ala beri pahala. Ini banyaklah dalam Quran ke, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ke, bila dia buat sekian dapat pahala sekian. Bila dia buat sekian benda wajib, dapat pahala sebesar gini, dapat pahala sebesar gitu. Jadi pahala-pahala yang Allah Ta'ala beri itu bukan wajib atas Allah Ta'ala untuk beri pahala. Jadi dengan makna boleh dah Allah Ta'ala itu dia tak beri pahala, boleh. Faham tu? Boleh tak boleh je. Bukan berlaku sungguh, berlaku tak berlaku tu lain cerita. Jadi Allah beri pahala, tapi beri pahala tu atas sebab kemurahan Allah Ta'ala, rahmat Tuhan, dan atas sebab janji Allah dalam Quran, khalidina fiha abada contohnya. Mereka itu yang buat taat kekal selama-lamanya dalam syurga. Itu dengan janji Allah dalam Quran. Dengan rahmat Allah Ta'ala, dalam rahmat Allah Ta'ala kita masuk syurga. Sebab tu kita masuk syurga bukan sebab kita semayang puasa bang, tapi kita masuk syurga kerana rahmat Allah Ta'ala dan redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam mana nak dapat redha tu? Tu yang kita semayang puasa bang ni. Tapi sebab semayang puasa dan bang ni, azan dan sebagainya ni, ini bukan penyebab utama untuk kita masuk syurga. Ni kita panggil penyebab ataupun benda yang menyebabkan kita dapat rahmat Allah. Maka dengan sebab itu kita masuk syurga. Masuk syurga dengan rahmat Allah Ta'ala.
Yang timbang amalan apa semua tu, tu ikut Allah Ta'ala, ikut Allah Ta'ala. Boleh tak kita ni timbang-timbang seri dosa dengan pahala, Allah Ta'ala masukkan syurga? Boleh tak? Boleh. Masuk dalam neraka boleh? Boleh juga. Boleh berlaku. Cumanya yang berlakunya ialah masuk syurga lah. Sahibul A'raf, orang yang sama dosa dengan pahala 50-50 masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bukan atas jalan wajib, mesti Allah Ta'ala bagi. Tu kalau kata wajib bukan i'tikad Ahlussunnah, itu Mu'tazilah. Mu'tazilah kata orang yang buat taat pada Allah wajib Allah balas syurga, wajib Allah beri pahala. Kalau Allah tidak beri pahala, kalau Allah tak beri syurga, zalim Tuhan. Tu Mu'tazilah, bukan Ahlussunnah. Ya, Ahlussunnah sikit je berbeza dengan dia. Ahlussunnah kata harus atas Allah Ta'ala beri pahala. Harus. Pada mana? Pada orang taat. Tak wajib, tak wajib. Tak wajib pada akal. Cuma dari sudut syarak saya akan datang lah. Ini dari sudut akal je tu. Boleh ke tak? Boleh. Boleh Allah Ta'ala beri pahala kepada orang yang taat. Tak wajib, tak wajib. Mu'tazilah kata wajib. Tu dia lah. Jadi Mu'tazilah tu i'tikad yang silap. Kata mu'alif, kerana tiada wajib atasnya atas Allah Ta'ala. Tiada wajib atas Allah, yakni beri pahala tu. Lepas tu kita kata harus. Boleh Allah Ta'ala beri kita pahala. Boleh Allah Ta'ala beri kita masuk syurga. Dan tiada wajib atasnya atas Allah hak bagi seorang dan tuntut atas hak bagi seorang. Seorang pun Allah Ta'ala tidak ada hak yang wajib ditunaikan oleh Allah Ta'ala. Tak ada. Bahkan kita yang wajib menunaikan hak Allah Ta'ala. Tidak ada istilah Allah wajib menunaikan hak individu. Tak ada. Siapa-siapa pun dia, hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam salah satu hadis, atau kama qala, sahabat tanya, dah kalau kamu ni masuk syurga wahai Rasulullah, masuk syurga dengan sebab rahmat Tuhan? Ya, dengan sebab rahmat Tuhan. Bukan dengan sebab aku Nabi, bukan dengan sebab aku wali ke, bukan dengan sebab aku orang soleh ke, orang banyak beramal ke, tidak. Tetap dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun aku Nabi sekalipun. Dan tuntut atas segala makhluk itu di dalam mengerjakan taat, wajib atas makhluk yang mukallaf dengan sebab ia Allah wajibkan atas lidah pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kita mukallaf makhluk mukallaf siapa dia? Iaitu orang yang baligh, orang yang berakal, sampai Islam pada dia sempurna panca indera pendengaran ataupun penglihatan atau kedua-duanya sekali. Dia wajib mengerjakan taat. Kenapa? Kerana Allah suruh melalui Rasul dia. Siapa Rasul kita? Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Kalau umat selain daripada Nabi, umat terdahulu, Nabi dia sendiri, Nabi Isa ke, Nabi Musa ke, Nabi Nuh ke, masing-masing lah. Ni hak kita ni fokusnya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ada hak Allah Ta'ala, ada hak atas kita pada Allah Ta'ala dari sudut wajib menunaikan kewajipan kita sebagai mukallaf yang Allah Ta'ala berikan dan sampaikan melalui Rasul, lidah Rasul. Rasul suruh buat, kita kena buat. Rasul suruh larang, kita jangan buat. Rasul larang jangan buat, Rasul suruh buat, kena buat. Tapi Rasul larang dan buat tu atas dasar apa yang dapat dipahami ulama lah. Bukan beli kitab sendiri. Bukan beli kitab Sahih Bukhari sendiri, Muslim sendiri, hadis Tirmizi, Sunan Tirmizi, Sunan Abi Daud, Sunan Sittah, Sunan Tis'ah. Kita beli, kita pun baca sendiri, kita pun amal. Bukan. Itu kena belajar lah melalui ulama fiqh pula. Dia ada mazhab-mazhab, ada 4. Jadi ulama-ulama ada 4 mazhab yang mu'tabar pada zaman sekarang, iaitu Hanafi, Hambali, Maliki dan Syafi'i. Cuma kebanyakan daripada kita beramal pandangan mazhab Syafi'i, walaupun sebahagiannya beramal dengan pandangan mazhab lain. Bukan semualah mazhab Syafi'i, samalah mazhab-mazhab lain pun di penduduk-penduduk selain dalam Malaysia yang bermazhab Maliki pun bukan semua dia taklid Maliki, ada juga dia keluar mazhab. Begitu juga mazhab Hanafi, ada juga yang keluar mazhab kadang-kadang masalah itu kerana tidak dapat diatasi dengan mazhab sendiri. Maka dia kata tiada semata-mata akal. Wajib tersebut atas lidah pesuruh. Maksud apa lidah pesuruh ni? Mana segala sembahyang, puasa apa semua ni ataupun mengenal Allah Ta'ala ni wajib syarak. Tu ya nak kata. Dia kata wajib atas lidah Rasul, mana wajib syarak lah.
bukan akal semata-mata. Bukan makna kalau Rasul tak ada pun kita wajib juga. Tidak. Kalau Nabi SAW tak dibangkitkan pun kita wajib juga sembahyang puasa bang. Etikad tidak. Syairah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan dari sudut usuluddin ke, i'tiqad ke, akidah ke, fiqh ke, tasawuf ke, semua itu berlandaskan syarak kerana Rasul dibangkitkan. Kalau Rasul tidak dibangkitkan, hatta mengenal Tuhan pun tak wajib. Walaupun kita buat benda-benda kafir pun tak dikira kafir, buat baik pun tak dikira pahala, sebab tak ada pesuruh Tuhan yang suruh lagi. Jadi kalau kita ada zaman tu lah, sekarang tak boleh lah. Sekarang Rasul dah sampai dah 1444 yang lalu. Nabi SAW suruh dah kita sembahyang puasa bang ni. Ni memang kita kena buat lah. Tak ada lah uzur bagi kita tu. Cuma nak bahannya kata kita wajib ni, wajib syarak buat sembahyang puasa ni. Wajib i'tiqad ni, wajib syarak. Bukannya wajib pada akal dengan makna kita guna akal semata-mata tanpa berlandaskan nas syarak, bukan. Maka bangkitkan segala pesuruh, yakni Allah Ta'ala bangkitkan segala pesuruh dan menyatakan kebenarannya itu, kebenaran pesuruh tu dengan mukjizat yang amat nyata. Jadi bila Allah Ta'ala hantar Rasul pada umat, tak dapat tidak mesti ada penyokong dia ialah mukjizat. Sebab itu Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang kena sampai benda yang perlu disampaikan pada umat ni, Allah Ta'ala bagi mukjizat. Supaya apa? Supaya dapat mengalahkan musuh. Musuh kalau nafi, ni bukti dia. Musuh nak apa? Nak belah bulan, aku belah bulan. Musuh nak apa? Nak keluar air pada jari, boleh. Musuh nak apa? Nak bagi air tu ada balik selepas kering, boleh. Nabi SAW ludah di perigi tu timbul air. Banyak air. Air tak cukup. Air tak cukup. Nabi SAW letak tangan dia, keluar air di celah-celah jari Nabi SAW. Cukup. Semua sahabat minum makan. Lauk tak cukup. Nabi SAW tolong tuangkan, tolong letakkan lauk tu sampai cukup, semua sahabat makan. Itu semua benda-benda yang luar biasa. Supaya apa? Supaya orang kafir tak boleh kritik dia tu Rasul ke bukan. Bahkan mereka tahu dia Rasul, cuma nak dia panggil inat, keras kepala, sombong, maka dia tetap juga nafi dia tu Rasul. Tu pasal dia lah. Cuma nak katanya dia ada sokongan dia, iaitu mukjizat. Seolah-olah mukjizat itu berada pada firman Allah Ta'ala, sadaqa abdi ma yuballighu anni. Benarlah hamba-Ku seorang Rasul ni apa yang dia sampaikan daripada aku. Seolah begitu, macam lampu isyarat lah. Lampu isyarat bila merah tak ada keluar suara, berhentilah kamu, tak ada. Tapi kita faham kata merah tu seolah-olah orang kata berhentilah kamu. Seolah polis trafik kata berhentilah kamu. Kita pun berhenti. Lepas tu hijau pula seolah-olah kita faham kata ada orang kata jalanlah kamu. Jalan kita. Seolah-olah begitu. Begitu juga mukjizat. Nabi SAW menzahirkan mukjizat seolah-olah Allah Ta'ala, seolah-olah mereka faham Allah Ta'ala kata sadaqa abdi ma yuballighu anni. Itu bukan Quran. Tu seolah-olah mukjizat itu memberi faham kata Allah mengakui kebenaran Rasul dia sebagai Rasul. Macam kita faham merah tu berhenti, kita faham kuning tu berhati-hati, kita faham hijau tu jalan. Padahal tak ada orang sebut pun. Kita faham sebab apa? Sebab ada peraturan begitu dah. Bila merah tu untuk jalan, seolah-olah polis trafik kata berhentilah. Merah tu untuk berhenti, bukan jalan. Hijau tu untuk jalan. Seolah-olah kita faham polis trafik di depan kita tu dia cakap jalan-jalan. Gitu. Begitu juga mukjizat. Seolah-olah Allah sebut kata sadaqa abdi ma yuballighu anni. Dia tu betul apa yang disampaikan. Kita pun dengar. Dan kita pun ikut. Maka menyampaikan mereka itu bersuruh akan suruhnya Allah dan tegahnya Allah. Amar dan ma'ruf, amar dan nahi. Suruhan Allah Ta'ala dia sampaikan semuanya. Larangan Allah Ta'ala dia sampaikan semuanya. Tidak tertinggal sikit habuk pun. Kerana dalam bab Rasul, tabligh ni, menyampaikan ni dia ada 3 bahagian. Pertamanya ialah tablighu ma umiru bi tablighihi lil khalqi. Menyampaikan benda yang wajib disampaikan oleh Rasul kepada umat, kepada makhluk. Maka itu semua disampaikan dah. Segala perkara larangan, segala perkara suruhan, semua disampaikan dah. Dan wa'idnya, wa'id Allah Ta'ala. Wa'id ni gu dengan wa'dun. Wa'dun tu janji baik, wa'id ni janji buruk. Janji buruk apa dia? Neraka, siksa, azab. Janji baik apa dia? Syurga,
nikmat syurga, lihat zat Tuhan. Tu wa'dun. Jadi kalau Allah Ta'ala suruh buat sekian yang benda baik, Allah Ta'ala pun kata khalidina fiha abada, mereka akan masuk kekal selamanya dalam syurga selama-lamanya. Tu wa'dun, itu janji baik. Dia buat zina contohnya, atau dia mencuri, Allah pun sebut contohnya khalidina fiha abada. Orang kafir contohnya tak beriman, khalidina fiha abada. Tu wa'id, janji buruk. Mereka akan kekal selama-lamanya dalam neraka. Orang mukmin yang maksiat tidak kekal selama-lamanya dalam neraka, hanya sementara sahaja. Sementara pun beribu tahun lah. Maka wajib atas segala makhluk membenarkan mereka itu pesuruh Allah. Membenar ni mana tasdik. Tasdik fil qalbi itu iman. At-tasdiqu fil qalbi faqat, itulah iman. Membenarkan Rasul ni pesuruh Tuhan, itulah beriman. Walaupun mereka tak ucap syahadah sekalipun. Cuma ada tafsilan dia lah. Kalau tak ucap syahadah tu dengan makna mereka orang Islam tak tuntut dia ucap syahadah, maka dia tu Islam di sisi Allah, kafir di sisi makhluk. Tapi kalau mereka menuntut dia ucap syahadah, dia tak mau juga, walaupun dia beriman pada Allah dan Rasul dalam hati, dia tetap kafir. Itu tertakluk pada minta syahadah ataupun tidak lah. Ada pun orang munafik pula zahirnya syahadah dah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi dalam hati dia tak mbuh Tuhan. Dia kata Tuhan tak ada, dia kata Muhammad bukan Rasul. Tu munafik. Munafik i'tiqad. Dia kafir di sisi Allah, Islam di sisi manusia. Adapun bahagi yang ketiga, iaitu bahagi yang ketiga, wajib kita i'tiqadkan bahawa harus bagi Allah Ta'ala menjadikan mumkinat atau meninggalkan mumkinat. Mumkinat ni benda yang boleh ada, boleh tiada. Sekarang ni kita ada tak? Ada. Boleh tak tiada? Boleh. Esok boleh, sehari boleh, sekarang boleh. Boleh berlaku. Kita ni termasuk mumkinat, benda yang harus boleh ada, boleh tiada. Bukan wajibat, benda yang mesti ada, tidak. Dan bukan mustahilat, benda yang tak boleh ada, tidak. Kita ni boleh ada, boleh tidak. Sebab itu Allah Ta'ala tidak mengadakan kita tahun 1990, tapi mengadakan kita 1991 contohnya. Karena 1990 tu kita boleh ada, tapi tak ada lagi. 1991 kita pun ada. Boleh tak ada juga? Boleh. Allah Ta'ala nak meniadakan balik? Boleh. Tu. Seperti kata Syekh Sanusi rahimahullahu ta'ala, iaitu Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi, wa ammal jaizatu fi haqqihi ta'ala fa fi'lul mumkinati aw tarkiha. Fa fi'lul mumkinati aw tarkuha, tarkul mumkinat. Dan adapun yang harus pada hak Allah Subhanahu wa ta'ala itu, maka memperbuat akan segala mungkinat. Harus, mana harus di sini bukan bermakna gini, kita boleh i'tiqad, kita boleh tak i'tiqad, bukan. Harus di sini bukan makna kita boleh je i'tiqad Allah buat dan tidak buat, kita boleh je tidak i'tiqad Allah buat dan tidak buat, bukan. Benda harus pada akal ni pun wajib i'tiqad juga. Dah wajib i'tiqad apa? Wajib i'tiqad Allah boleh buat, Allah boleh tinggal, tu ya. Atau meninggalkan mungkinat. Meninggal mana? Tidak menciptakan. Misalnya misal harus Allah Ta'ala boleh buat dan boleh tinggal tu, seperti memberi rezeki Allah Ta'ala akan hamba Allah kaya. Tu contoh. Contoh kita ni kaya macam mana? Boleh makan daging, senang cerita. Jadi kalau orang boleh makan daging lagi tu, kaya lah. Tu saya buat ayat sedih nak miskin apa semua. Padahal makan daging ni orang kaya dah. Yang tak boleh makan daging ataupun tak mampu beli daging, baru boleh panggil fakir miskin. Kita ni boleh makan daging, beli kedai semua tu, kita ni orang kaya lah. Jadi boleh tak Allah Ta'ala itu mentakdirkan kita ni sejak azali kita ni akan miskin? Boleh. Apa kerana? Boleh. Fakir? Boleh. Kaya lagi atas lagi? Boleh. Kaya sekarang ni? Boleh. Boleh lah kau. Lepas tu sentiasa kena hati itu tidak bertaut dengan harta. Supaya apa? Supaya nanti bila-bila masa Allah Ta'ala cabut, kita tak berasa sangat. Kalau hati dah bertaut dengan harta, apa yang ada sekarang ni kaya, bila Allah Ta'ala tarik, kita berasa. Lepas tu kita bila marah Tuhan, marah siapa lagi? Aku lagi dah mayang pun semua mula ni buat ayat-ayat gitu. Tu tak baik. Itu tidak dituntut atas kita berperilaku sedemikian. Kerana harus bagi Allah Ta'ala bagi kita kaya, harus sebaliknya.
kaya. Dan demikian lagi ketiadaan memberi akan hamba-Nya Allah kaya. Allah juga harus untuk tak beri kita kaya, beri kita miskin. Boleh. Ada orang miskin? Ada lah. Ada orang fakir? Ada juga. Ada orang kaya? Ada. Ada tak yang lebih kaya? Ada juga. Ada tak yang kaya sampai tahap gila-gila? Ada juga. Jadi yang kaya gila-gila tu boleh tak jatuh apa ke danau tu? Muflis? Boleh. Cuma kita tidak tahulah takdir Allah sejak azali lagu mana. Jadi kita ada usaha ikhtiar untuk kita teruskan kekayaan kita, bantu orang Islam ke, untuk sedekah ke, untuk zakat ke, dan sebagainya. Dan demikian lagi harus bagi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kejahatan, yakni dilakukan kejahatan atas hamba-Nya, hamba Allah. Kejahatan sini benda-benda tak elok lah. Bukan Allah jahat. Bukannya Allah Ta'ala bertakdirkan kita satu benda yang tak baik, benda jahat tu mana Allah jahat. Bukan. Kita dah kata tadi Allah Ta'ala bukan jahat, bukan zalim. Dia punya milik. Lantak dia nak buat apa? Tu sebagai ujian kita lah. Balik hamba ni, kita macam mana nak atasi kalau kita ni ada situasi yang boleh kita buat maksiat. Jadi kalau kita layan nafsu, buat maksiat. Kalau tidak, kita tak elok. Kita elok, kita elok daripada buat maksiat. Yang mana semua dah ditentukan Allah Ta'ala sejak azali. Cuma di sebuah ketuhanan kita tak tahu. Allah Ta'ala telah takdir kita ni macam mana. Maksiat ke tak? Taat ke tak? Beriman sampai mati ke tak? Itulah yang kita kena usahakan dan berdoa pada Allah Ta'ala supaya mati dalam keadaan husnul khatimah dan elok daripada maksiat, terus dalam melakukan perbuatan kebaikan. Itu yang kita harapkan. Cuma dari sudut akidahnya, boleh Allah Ta'ala itu harus bagi akal kita mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kejahatan dan perkara yang tak baik atas kita. Contohnya apa dia? Iaitu kafirnya Abu Jahal. Kafir Abu Jahal satu benda yang maksiat, bukan maksiat biasa-biasa, maksiat luar biasa. Kafirnya Abu Lahab, itu sama juga. Kafirnya Fir'aun. Kalau tahap kafir itu yang paling teruk lah. Kalau maksiat tu boleh tahan lagi. Ini kafir, pun Allah Ta'ala tetap. Itu Ahlus Sunnah. Mu'tazilah kata Allah tidak menetapkan perkara kejahatan. Karena kalau Allah Ta'ala menetapkan kejahatan, dan dengan sebab kejahatan tu Allah tetapkan dia masuk neraka, Allah zalim. Ini tak betul. Sebab apa tak betul? Karena kita kata dah zalim ni mengambil hak orang lain. Jadi kalau kita ni tubuh badan kita ni milik kita, marulah Allah Ta'ala zalim kalau dia masukkan kita dalam neraka. Masalahnya bukan milik kita. Harta bukan milik kita, mata, pendengaran semua bukan milik kita, jasad kita bukan milik kita, milik Allah belaka. Cuma bila kita buat taat, adakah kita ni akan jatuh ke dalam neraka? Tu sat lagi. Berlaku ke tak kita ni kalau buat taat akan jatuh ke dalam neraka, Allah Ta'ala tak bagi pahala? Tu sat lagi. Bagi faham kata boleh Allah Ta'ala itu lakukan kejahatan atas kita, boleh Allah Ta'ala itu beri pahala ke atas orang taat, boleh Allah Ta'ala itu memberikan dosa kepada orang maksiat. Boleh berlaku. Kemudian kata mu'allif rahimahullahu ta'ala, dan menjadikan kebajikan atas hamba-Nya hamba Allah. Boleh juga, harus Allah Ta'ala takdirkan sejak azali kita ni buat baik. Kita ni sembahyang, puasa, bang, tu baik tu. Boleh, harus. Boleh tak Allah Ta'ala takdir kita ni sebaliknya? Boleh, harus. Boleh aja dulu. Berlaku ke tidak, lain cerita. Dan memberi pahala bagi hamba-Nya hamba Allah yang mengerjakan taat, dan mensiksakan bagi hamba-Nya hamba Allah yang mengerjakan kejahatan. Noktah. Harus juga Allah Ta'ala siksa orang maksiat. Harus Allah Ta'ala memberikan ganjaran syurga pada orang yang buat taat. Harus tak? Harus. Bila kata harus, makna boleh tak berlaku sebaliknya? Boleh. Tapi berlaku tak? Tu lagi ya. Boleh dulu. Boleh. Jangan terus kata, tak boleh ya? Tak boleh. Boleh dulu. Berlaku dengan boleh benda yang berbeza. Boleh ke tak? Boleh. Berlaku ke tak? Tu lain cerita. Saya akan cerita, tak akan berlaku. Orang yang taat masuk neraka, tak akan berlaku. Saya akan cerita lah atas ni, bawah ni. Kejap Kemudian kata mu'allif rahimahullahu ta'ala, maka
maka tiada wajib atas Allah Ta'ala suatu daripada keduanya. Suatu daripada kedua mana? Iaitu Allah Ta'ala mensiksakan orang maksiat dan memberi pahala pada orang mengerjakan taat tu pada akal. Tak wajib. Mana? Harus. Bukan mesti Allah kena bagi pahala, mesti Allah kena bagi dosa. Tidak. Itu semua Mu'tazilah. Ahlussunnah bukan begitu. Ahlussunnah harus saja boleh terima Allah Ta'ala itu beri pahala pada orang taat, boleh terima Allah Ta'ala itu berikan dosa dan siksaan kepada orang yang maksiat. Kemudian kata mu'allif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan adapun pada syarak. Syarak ni bila kata syarak Quran sunnah lah. Tadi dari sudut akal, boleh ke tak? Boleh Allah beri pahala pada orang taat, boleh Allah beri siksa pada orang maksiat, boleh Allah Ta'ala mentakdirkan kejahatan atas kita, boleh Allah Ta'ala mentakdirkan kebaikan atas kita, boleh. Itu dari sudut akal. Sekarang ni syarak pula, nak pelagar dengan syarak. Nak pelagar dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi apa? Dan adapun pada syarak, maka wajib sebab janjinya Allah Ta'ala jika kebajikan, kerana menyalahi janjinya janji Allah yang baik itu kekurangan. Dari sudut syarak pula, bila Allah Ta'ala sebut khalidina fiha abada, mereka itu orang-orang yang buat baik itu akan masuk kekal dalam syurga selama-lamanya. Bila faham itu, nisbah syarak, wajib Allah Ta'ala itu melaksanakan janjinya, kerana Allah Ta'ala tidak akan bercanggah dengan apa yang dia telah janjikan kepada orang-orang yang telah buat baik. Tapi wajib sini bukan wajib macam akad tu tak. Ni dia panggil wajib sampingan. Ataupun bahasa Arab dia wajib aridi, wajib sampingan lah, wajib tengok benda lain. Nisbah ni wajib sebab tengok di sisi lain. Tapi nisbah boleh berlaku ke tak? Allah Ta'ala itu boleh tak beri pahala pada orang taat? Boleh tak siksa orang taat? Boleh juga. Dari sudut boleh. Tapi nisbah tengok dari sudut lain, iaitu dari sudut Quran, dari sudut hadis, dari sudut dalil, Allah Ta'ala mesti beri pahala pada orang yang buat baik, mesti dia itu masukkan syurga kepada orang yang buat baik. Tu Dan kekurangan tadi, kerana menyalahi janji Allah yang baik itu kekurangan. Sebab apa? Sebab syarak dah janji dah khalidina fiha abada, orang yang buat baik ni akan kekal selama-lama dalam syurga. Tiba-tiba Allah Ta'ala kata masuk neraka. Itu menyalahi janji. Bila menyalahi janji, itu satu kekurangan bagi Allah Ta'ala. Dan kekurangan itu mustahil bagi Allah Ta'ala. Nisbah akal bila kekurangan ni sabit dari Tuhan? Tak sabit. Tadi kita kata boleh Allah beri pahala pada orang taat, boleh Allah beri dosa pada orang maksiat. Boleh itu boleh, harus. Mana boleh takdir sebaliknya. Tengok pada dalil pula, dari sudut dalil Allah Ta'ala mesti beri pahala pada orang taat, mesti beri syurga pada orang taat. Khalidina fiha abada. Kerana apa? Kerana tilik pada kata janji Allah tidak akan pernah menyalahi. Allah Ta'ala tidak akan memungkiri janji. Kerana memungkiri janji orang yang buat baik dapat pahala, tiba-tiba tidak dapat, itu kekurangan pada Allah. Jadi kekurangan pada Allah itu mustahil. Maka dapat tak? Dapat. Bersalahan yang kejahatan, beza hak jahat. Jahat tadi kita kata apa? Allah Ta'ala boleh beri dosa pada orang jahat. Boleh tak takdir sebaliknya? Boleh juga. Dari sudut akal harus, boleh. Lepas tu pada syarak macam mana? Maka tiada wajib, tiada wajib pada syarak untuk beri dosa. Kalau orang yang buat dosa, dia tak wajib beri dosa, tak wajib. Walaupun pada syarak. Lepas tu, tetapi harus disalahi janji Allah yang lain daripada kufur. Jadi syarat dia ialah dosa tersebut selain kufur. Dosa tersebut selain kufur, dari sudut akal kita kata harus, boleh je Allah bubuh dosa pada dia sebab dia berdosa. Dari sudut syarak pula, dalil kata tak wajib Allah Ta'ala letak dosa pada orang dosa ni. Letak dosa dan mengirakan sebagai dosa kepada orang yang buat maksiat tak wajib menurut syarak. Lepas tu, boleh saja Allah Ta'ala menyalahi janji dari sudut maksiat yang selain kufur. Mana apa? Orang yang buat taat, orang yang buat maksiat, zina, curi, tak sembahyang, dia pun bertemu Allah Ta'ala. Boleh tak Allah Ta'ala ampun? Boleh. Dia kata Allah Ta'ala dalam Quran kata khalidina fiha abada, ataupun mereka ni masuk syurga kena siksa neraka. Macam mana? Boleh Allah Ta'ala menyalahi janji, kerana menyalahi janji kepada perkara yang keburukan, kejahatan, itu satu kelebihan pada Allah Ta'ala, bukan kekurangan.
Tapi syarat dia selain kufur lah. Kalau kufur kena lah masuk tu. Maka tiada disiksanya Allah, pada akal. Dari sudut akal, dari sudut akal boleh tak dia ni orang yang dosa ni tidak disiksa oleh Allah Taala? Boleh. Dari sudut syarak boleh juga. Tak wajib Allah Taala beri dosa pada dia, beri neraka pada dia kerana dia telah berdosa yang selain kufur. Tak wajib. Kerana menyalahi akan janji Allah yang jahat itu menambahi kamal, menambahi kesempurnaan Tuhan. Beza taat kalau Allah kata dalam Quran akan beri syurga, tiba-tiba Allah bagi neraka, itu kekurangan dari sudut menyalahi janji. Kekurangan pada Allah mustahil, maka mesti Allah Ta'ala beri pahala dan syurga menurut syarak. Dari sudut akal boleh. Dari sudut syarak tidak berdalil, mesti Allah beri pahala, mesti Allah akan beri syurga. Tapi kalau kejahatan maksiat selain daripada kufur, maka Allah Subhanahu Wa Taala tak wajib beri dosa pada dia. Tak wajib cop dia ni ahli neraka, tak wajib. Tapi boleh tak jadi neraka? Boleh kalau Allah Taala tidak ampun. Boleh tak berlaku sebaliknya, iaitu Allah ampun dosanya dan masuk syurga dalam keadaan dia tak pernah bertaubat? Boleh juga. Boleh itu boleh. Cuma berlaku, tu suku kira. Berlaku tak? Boleh jadi berlaku, boleh jadi tidak. Ada tak berlaku? Ada. Kadang-kadang Allah Ta'ala benda yang orang yang maksiat di akhirat nanti, di pada mahsyar, Allah Ta'ala masukkan ke neraka kerana tidak diampunkan Allah. Ada yang masuk ke dalam syurga kerana diampunkan Allah. Walaupun dia tak pernah bertaubat, tapi mungkin Allah Ta'ala melihat dengan rahmat dia terhadap kebaikan yang dia pernah buat. Maka Allah Ta'ala pun ampun. Masuk syurga. Cuma kita ni kalau faham gini, kau janganlah buat jahat tu ya. Jangan buat dosa pula. Gitu. Boleh lah buat dosa. Bukan masalah boleh ke tak ni. Masalah di akhirat nanti boleh Allah ampun, boleh Allah tidak ampun. Jadi sekarang ni kita tak tahu kita ni diampuni ataupun tidak. Maka bukannya ini buka ruang untuk kita buat dosa, bukan. Ni semata-mata kita kena taubat kalau buat dosa. Kita baca lah pada bagi hati tu, wajib taubat walaupun dosa kecil sekalipun. Itu nisbah kita mukallaf wajib taubat. Kalau tak bertaubat, dosa pula, dosa menangguhkan taubat. Tapi nisbah Allah Ta'ala boleh ampun tak? Boleh ampun, boleh tak ampun. Cuma kita tak akan dapat kepastian boleh ampun ataupun tidak tu. Hatta dalam kitab pernah bagi hati kita kata itu, dalam kitab sebut dia, kita wajib taubat tu. Wajib taubat, kita sudah melaksanakan sebagai hamba Allah Ta'ala, iaitu taubat. Tapi belum tentu hapus dosa. Sebab apa? Harus Allah ampun, harus tidak. Boleh tak kita taubat, tapi Allah Ta'ala tak ampun? Boleh tak? Boleh. Boleh tak kita bertaubat dan Allah Ta'ala ampun? Boleh. Boleh tak kita tak bertaubat dan Allah tak ampun? Boleh. Boleh tak kita taubat, kita tidak bertaubat dalam keadaan Allah pun ampun? Boleh juga. Boleh lah kau. Kita taubat ke, tak taubat ke, Allah boleh ampun, boleh tidak. Dalam keadaan kita bertaubat pun Allah boleh ampun. Dalam keadaan kita bertaubat pun Allah tak boleh ampun, tak mau ampun boleh. Kita tak bertaubat pun Allah tak mau hapuskan dosa boleh. Kita tak bertaubat Allah hapuskan dosa pun boleh. Jadi benda tu harus. Cuma nisbah kita hak mukallaf ni tak tahulah takdir Tuhan ke mana. Maka sebab itu kita ambil jalan ihtiyat, iaitu taubat, buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang. Itu ya. Tetapi tak dapat tiada, yakni mesti daripada tiap-tiap suatu jenis itu disempurnakan apa? Disempurnakan janji itu, yakni janji baik dengan janji buruk. Jikalau seorang sekalipun memadalah. Sekarang ni kita kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu harus untuk memasukkan orang yang berdosa ke dalam neraka. Harus, boleh. Dan dari sudut syarak pun harus Allah ampun, harus Allah tak ampun. Takdir kata Allah ampun lah kau. Boleh tak? Boleh. Daripada ampun lah kau, dosa yang selain kufur, ampun. Tapi dari sudut syarak yang kata mesti akan ada orang maksiat masuk syurga, mesti nak kena benarkan janji syarak tu, apa yang dikata Allah Ta'ala tu, maka mestilah ada seorang, walaupun seorang masuk neraka pun dia panggil memadalah. Memadalah dari sudut apa? Dari sudut Allah Ta'ala benar pada firman Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran kata ada yang masuk neraka, tiba-tiba tak ada orang masuk neraka. Pelik gitu. Seolah Allah Ta'ala bohong lah. Dulu kata kat dunia kata masuk neraka, tiba-tiba pada masa ni Allah ampun neraka.
Bagaimana ni? Test ke bagaimana? Ada. Mesti ada seorang juga yang akan masuk neraka. Tu paling kurang. Bukan kata mesti sungguh itu. Nak kata walaupun Allah Ta'ala ampun berlaku sekalipun, mesti akan ada seorang yang akan masuk neraka untuk membenarkan firman Allah Ta'ala bahawasanya neraka Allah itu wujud. Tu. Tapi berlaku kata Allah Ta'ala ampun segala hamba dia yang selain kufur tu. Tu kemudian hari lah. Boleh jadi berlaku, boleh jadi tidak berlaku. Tu. Kemudian kata muallif rahimahullahu ta'ala, tetapi demikian lagi harus bagi Allah itu memberi bagi hamba Allah salah dan aslah. Okey. Salah apa dia? Benda baik. Aslah apa dia? Benda yang lebih baik. Okey, contoh dia ialah makan nasi dengan tak makan. Mana lagi baik? Makan nasi lah. Allah Ta'ala beri makan nasi dengan tak beri makan langsung. Mana lebih baik? Ni semua keadaan tu beri makan nasi lah yang lebih baik. Tak makan nasi itu tak baik lah. Ataupun kita kata ataupun kita kata itu fasad. Okey, beri makan nasi itu baik, salah. Tak bagi makan nasi itu fasad. Okey, rosak teruk. Okey, bagi makan nasi saja dengan bagi makan nasi dengan lauk, mana lebih baik? Makan nasi dengan lauk lah. Makan nasi saja itu baik, makan nasi yang berlauk itu lebih baik. Okey, sekarang ni Ahlussunnah wal Jamaah kata harus berlaku bagi Allah Ta'ala. Nak tetapkan solah ke, baik ke, lebih baik ke, tak baik ke, harus berlaku. Allah Ta'ala boleh tetap kita ni beri makan ke, tak beri makan ke, makan nasi saja ke, tak ada lauk, makan nasi berlauk ke, harus saja. Beza dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah kata wajib Allah Ta'ala itu salah dan aslah. Yang ni wajib Allah Ta'ala itu buat baik pada kita. Dengan mana apa? Contohnya ialah dengan mana Allah Ta'ala dari sudut dia ni beriman dan tak beriman, mana lebih baik? Beriman lah. Maka Allah wajib bagi dia beriman. Tak boleh Allah Ta'ala tak beri dia iman. Dari sudut beriman yang buat maksiat dengan beriman yang buat taat, mana lebih baik? Beriman yang buat taat, maka Allah wajib jadikan dia beriman yang taat. Itu dinafikan Ahlussunnah dengan mudah je hujah dia, iaitu kanak-kanak yang sakit. Kalau ikutkan buat apa kanak-kanak sakit, kanak-kanak tak ada dosa. Patutnya yang lebih baik keadaan kanak-kanak ni ialah sihat lah, tak ada sakit langsung sejak kecil sampai besar, sampai balik. Tapi berlaku tak kanak-kanak sakit, budak-budak sakit? Berlaku. Maka ternafilah dan tertolaklah hujah Mu'tazilah yang kata Allah Ta'ala itu wajib buat baik pada makhluk. Ini sudah. Maka erti salah itu baik, dan erti aslah itu yang terlebih baik. Salah baik, aslah terlebih baik. Ahlussunnah kata harus je, boleh je Allah Ta'ala nak bagi kita makan, boleh je Allah Ta'ala tak bagi kita beri kita makan, boleh saja Allah Ta'ala beri kita makan nasi saja tanpa lauk, boleh saja Allah Ta'ala beri kita makan nasi berlauk, boleh saja Allah Ta'ala beri kita iman, boleh saja Allah Ta'ala beri kita kafir, boleh berlaku. Iaitu lagi daripada solah, yang terlebih baik lagi daripada solah aslah tu. Okey, maka kata Mu'tazilah wajib bagi Allah mengerjakan salah dan aslah. Dia kata wajib. Allah wajib beriman pada orang tu daripada tak beriman. Allah wajib beri dia makan nasi berlauk daripada makan nasi saja. Allah wajib bagi dia sihat daripada sakit. Allah wajib bagi dia lebih sihat daripada sihat biasa-biasa. Itu ternafilah. Sebab hujah dia apa? Iaitu menggunakan kanak-kanak yang sakit. Kata mu'allif rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Maka kata ini, kata Mu'tazilah ni dusta saja, bohong. Seperti barang yang kita lihat dengan mata kepala kita, maka iaitu benda yang kita lihat tu disakitkan akan kanak-kanak. Budak-budak sakit tak? Sakit. Kalau ikutkan menurut yang Mu'tazilah punya kaedah ni, ikutkan kanak-kanak tak sakit lah. Budak-budak tak sakit, tak ada dosa apa, tiba-tiba nak sakit buat apa? Zalim Tuhan itu. Maka itu tak betul. Itu kata Mu'tazilah. Maka Ahlussunnah kata harus saja. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman
وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.